وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala puji juga kurniaan dan juga pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa juga perkara ataupun segala apa juga bentuk nikmat yang Allah kurniakan mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai sebab untuk terus kita melaksanakan apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan ada di antara amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan akan diterima sebagai suatu amal yang soleh yang kita harap mudah-mudahan boleh menjadi sebab untuk kita mendapat rahmat, keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kehidupan yang akan datang insya-Allah. Jadi pada malam ni kita akan menyambung membincangkan sebahagian lagi persoalan ataupun kupasan yang berkaitan dengan pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi berkaitan dengan persoalan nikmat-nikmat syurga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab tafsir beliau yang dinamakan sebagai Mafatihul Ghaib. Kita masih ataupun kita dah pun sampai ke bab yang keempat dalam penulisan yang menceritakan tentang kaedah pandangan dan juga ulasan Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mana bab keempat ini menceritakan tentang persoalan penghuni syurga. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran berkaitan dengan nikmat syurga dan berkaitan dengan mereka yang diberikan nikmat yang tersebut yang kita sebut sebagai penghuni syurga, maka dalam bab yang keempat ini maka Ar-Razi mempunyai pandangan ataupun apa yang disebut sebagai pentafsiran beliau, penerangan beliau, penjelasan beliau berkaitan dengan penghuni syurga. Baik. Jadi telah pun kita melihat kepada muqaddimah di dalam bab ini, yang mana dalam bab ini penulis akan membahaskan mengenai penghuni syurga daripada dua sudut utama, iaitu keadaan dan suasana penghuni syurga serta beberapa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penghuni syurga yang tersebut. Kemudian di dalam di bawah tajuk ataupun di dalam aspek ataupun sudut yang pertama yang berkaitan dengan keadaan dan suasana penghuni syurga, maka dibincangkan di dalam perkara ini ataupun disentuh dalam perbincangan ini tentang persoalan penghuni syurga diiringi ke syurga secara berkumpulan, ucapan salam pujian dan ungkapan-ungkapan baik yang terdapat di dalam syurga bersama dengan keluarga mereka yang beriman, mendapat apa yang dikehendaki, mengecap kenikmatan syurga sepanjang masa, terselamat daripada sebarang kemudaratan. Tingkatan penghuni syurga berbeza-beza. Penghuni syurga mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala serta komunikasi ataupun perbualan di antara penghuni syurga dan penghuni neraka. Maka itu di antara beberapa perkara yang nanti akan kita bincangkan di dalam bab yang keempat ini, yang mana sebahagiannya telah pun
kita bincangkan berkaitan dengan persoalan penghuni syurga diiringi masuk ke dalam syurga. Begitu juga dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hal ataupun keadaan yang tersebut. Lalu pada malam ni kita menyambung pada persoalan yang seterusnya, iaitu apa yang disebut sebagai persoalan ucapan salam, pujian dan ungkapan-ungkapan baik di dalam syurga. Maka telah pun kita bincangkan ketika mana Imam Fakhruddin Ar-Razi membincangkan ataupun mentafsirkan ayat yang terdapat dalam surah Sad. Ketika mana ayat ini menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Yang bermaksud iaitu beberapa buah syurga tempat penginapan yang kekal yang terbuka pintu-pintunya untuk mereka. Maka dalam perkara ini Ar-Razi menjelaskan bahawa ayat tersebut menggambarkan suasana yang terindah di dalam syurga, di mana para malaikat akan membuka pintu syurga apabila mereka melihat penghuni syurga datang, serta mengalu-alukan kedatangan mereka dengan ucapan salam. Dan pintu-pintu tersebut juga akan terbuka dan tertutup mengikut kehendak ahli syurga. Di samping itu, Ar-Razi juga menjelaskan bahawa lafaz Al-Fatah dalam ayat yang tersebut turut menjelaskan tentang keluasan syurga yang sejauh mata memandang dan keadaannya yang penuh dengan kenikmatan dan juga kelazatan. Maka itu di antara persoalan yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bila mana mentafsirkan ayat yang telah pun kita sebutkan tadi. Maka ketika itu kita menyambung dalam perbincangan yang berkaitan dengan ucapan salam ini. Baik. Maka dalam satu ayat lagi, bahawasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi bila mana mengupas ataupun menjelaskan tentang surah Al-Waqi'ah, ayat yang terdapat dalam surah Al-Waqi'ah, di mana dalam ayat tersebut ada ucapan ataupun ada kalimah yang berbunyi illa qilan salaman salama. Baik. Maka Ar-Razi turut memberikan penjelasan berkenaan pengulangan lafaz selamat, selamat maksudnya illa salaman salama yang terdapat di dalam surah Al-Waqi'ah. Maka menurut beliau lafaz tersebut merupakan isyarat kepada kesempurnaan nikmat di syurga, di mana semasa di dunia orang mukmin saling memberi dan menjawab salam di antara mereka. Jika hanya satu pihak sahaja yang memberi salam tanpa ada jawapan bagi sahutan salam tersebut, maka ia masih belum sempurna. Maka itu di antara kupasan Imam Fakhruddin Ar-Razi bila mana menyatakan tentang persoalan apa yang ada nanti dalam suasana ketika mana para penghuni syurga saling memberi dan menjawab salam. Merupakan satu perkara yang menunjukkan kepada kesempurnaan nikmat di dalam syurga. Baik. Namun apabila mereka mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dinyatakan dalam surah Yasin. Baik, ayat dalam surah Waqi'ah tadi menceritakan bahawasanya salam tadi di antara sama penghuni syurga. Yang ni bagi salam, yang ni jawab salam. Yang ni bagi salam, yang ni jawab salam. Maka selain daripada ucapan salam yang diberikan dan ditujukan kepada sesama maknanya penghuni syurga, maka penghuni syurga juga akan mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Tandanya mana? Dalam surah Yasin, bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Baik, bila mana mereka mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, mereka tidak menjawab salam sebagaimana biasa. Biasa kita bagi salam assalamualaikum, maka dijawab waalaikumsalam. Itu biasa kalau kita beri salam sama manusia, sama kita. Maka begitu jugalah sama mana kata ahli syurga, bila mana orang ni beri salam assalamualaikum, maka jawapannya waalaikumsalam. Maknanya benda yang biasa ataupun ucapan yang biasa yang diucapkan.
Namun ketika mana mereka mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak menjawab seperti biasa, tetapi mereka menjawab dengan lafaz yang disebut sebagai salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, yang bermaksud selamat ke atas kami dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Maka itu jawapan dia bila Allah mengemukakan, bila Allah memberikan salam kepada mereka, maka jawapan yang mereka balas sebagaimana kata menyahut salam yang diberikan ialah salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Maka disebut dalam persoalan ini kenapa ada dua jawapan yang berbeza ketika mana sama mereka mereka mengucapkan salam, maka jawapannya lain. Kemudian bila mana salam tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawapannya pula lain. Maka kata Imam Ar-Razi, ini kerana salam daripada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan doa agar penghuni syurga aman dan sejahtera. Antaranya kerana itulah maknanya supaya maknanya dalam keadaan mana kata itu sebagai satu doa, sebagai satu pengucapan, sebagai suatu salam yang berbentuk doa agar penghuni syurga tadi beroleh keamanan dan kesejahteraan. Ketika itulah maka dijawab dengan jawapan salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu ulasan ataupun maknanya hujah ataupun jawapan yang pertama. Maka yang kedua kata Imam Ar-Razi, manakala Allah Subhanahu wa taala pula suci daripada sebarang doa daripada hamba dia. Kerana bila kita jawab macam biasa tu bermakna tu juga doa. Bila orang mendoakan Assalamualaikum, mudah-mudahan kesejahteraan kepada kamu, maka kita doakan balik Waalaikumsalam. Kita doakan balik orang yang mengucapkan salam kepada kita, yang mendoakan keselamatan kita, yang mendoakan kesejahteraan kita, maka kita balas dengan doa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada sebarang doa daripada hamba dia. Dalam keadaan Allah tak perlu kita mendoakan dia sejahtera dan sebagainya, kerana zat Allah Maha suci daripada kekurangan. Maka ketika itulah jawapan yang diberikan bila mana Allah mengucapkan salam kepada ahli syurga, maka dibalas dengan jawapan salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Dan bukan jawapan biasa yang kita balas, yang kita ucapkan ketika mana orang beri salam kepada kita. Baik, itu yang disebut sebagai persoalan yang berkaitan dengan ucapan salam yang nanti akan bertukar ataupun akan selalu diucapkan oleh penghuni syurga, sama ada sesama mereka ataupun salam yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli syurga. Maka Ar-Razi juga turut menjelaskan bahawa pujian ahli syurga ataupun penghuni syurga kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata mensucikan Allah daripada segala sifat yang tidak layak baginya, bukan kerana faktor kenikmatan yang diperolehi di dalam syurga. Jadi dalam keadaan mana kata ahli syurga ni akan sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, melafazkan ucapan puji-pujian kepada Allah, maka Ar-Razi mengatakan pujian tadi bukan kerana mereka mendapat kenikmatan yang banyak dalam syurga, bukan. Bukan sebagai tanda mana kata kita menghargai ataupun dalam keadaan maknanya mengucapkan suatu dalam keadaan kita dapat suatu perkara, tetapi lebih kepada mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat yang tidak layak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perkara ini ataupun persoalan yang disebut oleh Ar-Razi tadi boleh dilihat dengan lebih jelas dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-30, di mana sebelum dijadikan alam ini puji-pujian tersebut telah pun dimulakan oleh para malaikat dengan bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-30, ayat yang mana? Ayat yang menyatakan bahawasanya Allah nak melantik Nabi Adam sebagai khalifah. Lalu malaikat tanya kepada Allah,
Apakah Allah akan menjadikan seorang makhluk ini yang ke sifat asalnya, sifat kejadiannya yasfikud dima, yang suka melakukan kerosakan, suka menumpahkan darah, suka melakukan kehancuran. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami daripada golongan malaikat sentiasa bertasbih, sentiasa memuji Allah, sentiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang maknanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tadi kata Ar-Razi, itu tanda dia bila mana ahli syurga memuji Allah, maka mereka bukan puji kerana mereka dapat nikmat, tapi kerana mengesahkan Allah daripada sifat-sifat kekurangan, sebagaimana sebelum mana alam ini dijadikan, puji-pujian tersebut telah pun dimulakan dan diucapkan oleh para malaikat yang bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berbuat demikian bukanlah kerana mengharapkan ganjaran dan pembalasan syurga Allah, bahkan semata-mata memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tafsiran Imam Ar-Razi ketika mana mengupas tentang persoalan puji-pujian, kata-kata tahmid ataupun tasbih yang diucapkan oleh penghuni syurga bukan kerana mereka mendapat nikmat tadi, bukan atas asas itu semata-mata, tapi yang lebih mana kata menjadi persoalan tasbih dan tahmid tadi ialah untuk menyucikan Allah daripada sebarang sifat kekurangan ataupun sebarang sifat yang tidak layak yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana malaikat yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang ke-30. Baik. Maka Ar-Razi juga turut menjelaskan bahawa kata-kata terakhir bagi orang yang berakal ketika memuji Allah Subhanahu wa taala ialah segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam ataupun alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Ar-Razi juga turut menyatakan inilah maknanya ayat yang paling mana kata akhir yang akan keluar daripada orang yang diberikan akal oleh Allah. Ketika mana penghujung cerita, ketika mana penghujung apapun urusan, maka orang yang berakal tadi, orang yang beriman tadi akan menyatakan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagaimana yang Allah juga sebutkan dalam surah Yunus pada ayat yang ke-10, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir, hujung apapun ucapan mereka, apapun lafaz yang mereka sebutkan ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pujian tadi, pujian ataupun maknanya lafaz tahmid tadi yang menggambarkan kata-kata pujian tersebut yang akan juga dilafazkan oleh penghuni syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut kepada dalam masalah maknanya persoalan pujian tadi. Masalah maknanya persoalan yang berkaitan dengan ucapan dan juga maknanya perbuatan ahli syurga yang sentiasa akan memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara tujuan dia bukan saja kerana mereka diberikan nikmat, tapi yang lebih utama kerana nak menyucikan Allah, mensucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan dan sesuatu yang tidak layak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam Al-Quran juga disebut oleh Imam Ar-Razi, terdapat beberapa ayat Quran yang menggambarkan bahawa tidak didengari di syurga perkataan yang sia-sia. Jadi ketika mana itu saja ucapan yang diberikan, itu aja ucapan yang selalu diucapkan, ucapan salam, ucapan tahmid, ucapan tasbih, ucapan-ucapan yang baik, maka ketika itu ternafilah ataupun tidak akan ada ucapan-ucapan yang mana kata dari segi sifatnya benda yang sia-sia, perkara yang tidak elok,
perkara yang tidak mendatangkan manfaat dan faedah sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran. Antara dalam surah Al-Waqi'ah pada ayat yang ke-25 hingga ke-26, surah An-Naba pada ayat yang ke-35 dan surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-11. Ini di antara ayat-ayat yang disebut oleh Ar-Razi menggambarkan bahawasanya dalam syurga nanti tak ada perkataan, tak ada lafaz, tak ada ucapan yang sia-sia. Dia tak macam kita di dunia ni. Kadang-kadang ucapan banyak yang tak elok daripada yang elok. Banyak yang buruk daripada yang baik. Banyak yang tak berapa sedap didengar daripada sepatutnya yang kita dengar. Tapi di syurga tidak ada walau satu, walaupun sedikit, walaupun mananya dalam keadaan kadang-kadang tak ada. Sentiasalah dalam keadaan ucapan tadi merupakan ucapan yang memberikan kebaikan yang sifatnya mana kata elok, baik dan sempurna. Baik. Jadi semasa menghuraikan ayat daripada dua surah yang pertama, iaitu surah Al-Waqi'ah 25-26 dan surah An-Naba ayat yang ke-35, maka Ar-Razi menjelaskan bahawa ahli syurga tidak akan mendengar kata-kata dusta di dalam syurga. Dalam keadaan itu di antara benda yang tak elok. Perkataan yang kita lafazkan tapi dalamnya penuh dengan apa yang disebut sebagai penipuan, pembohongan, pendustaan. Maka itu perkara-perkara yang tak baik, yang biasa kedapatan di atas muka bumi ni. Tapi di syurga tak ada kalimah-kalimah yang mana kata akan didengar oleh ahli syurga, yang mana perkataan tadi tersembunyi ataupun ada padanya perkataan yang menggambarkan kepada pendustaan, pembohongan, penipuan dan seumpamanya. Baik. Walaupun ayat yang terdapat lafaz kidzaba adalah menunjukkan kepada penafian bahawa terdapatnya kata-kata dusta yang melampau, tetapi ia tidak bermakna wujudnya kata-kata dusta yang sederhana, bahkan tidak kedengaran langsung kata-kata dusta di sana. Ayat dalam surah An-Naba ayat yang ke-35 yang menceritakan rasanya tentang persoalan ayat ataupun kalimah kidzabah. Jadi kalau sekiranya kita melihat kepada kaedah ataupun sifat kidzabah itu dalam keadaan pendustaan yang melampau, Allah cerita seolah-olah kalau kita tengok zahir ayat itu, maka orang dalam syurga itu tidak akan mendengar satu kalimah yang terdapat dalamnya penipuan ataupun pendustaan yang terlampau. Seolah-olah maknanya apa? Maknanya kalau tipu sikit-sikit itu adalah kot. Contoh gitulah. Sebab kalimah yang digunakan tadi menunjukkan sifat ataupun bentuk keterlampauan. Dalam bentuk bahasa Arab ataupun bentuk kalimah yang digunakan kidzabah. Ada sirah mubalarah dekat situ. Maknanya kata-kata dusta yang melampau. Seolah-olah kalau zahir ayat tu kita tengok maknanya ahli syurga tidak akan mendengar, tidak akan mendapati, tidak akan berjumpa dengan kalimah-kalimah yang menunjukkan pendustaan yang melampau. Seolah-olah maksudnya kalau tipu sikit-sikit itu adalah kot. Yang tak dengar tu kalau terlalu. Tapi sebenarnya bukan. Itu merupakan satu penafian. Bahawasanya tidak akan wujud langsung apapun yang disebut sebagai pendustaan. Hatta dalam keadaan yang sikit, kalaupun dalam keadaan yang sederhana, ataupun apa lagi dalam keadaan yang melampau. Kerana benda yang melampau tu dia akan mula dengan benda yang sikit. Baru jadi banyak. Orang tu mula-mula mana kata dia bohong tu sikit, lama-lama jadi banyak. Kalau dia tak pernah banyak bohong, maka yang sikit tu dia tak pernah buat lah. Atau maksud dia kalimah tadi kidzabah, walaupun dalam keadaan tu menggunakan kalimah yang menunjukkan perbuatan yang melampau, bukan bermaksud yang sederhana itu ada, bukan bermaksud yang sikit itu ada, tetapi ia merupakan penafian bahawasanya tidak akan ada langsung kata-kata yang menunjukkan kepada pendustaan yang akan diucapkan oleh
ahli syurga, yang akan didengar oleh ahli syurga. Kerana tak akan mudah, tak akan ada benda yang banyak kalau tak dimulakan dengan benda yang sedikit. Itu maksud dia lah. Itu yang disebut dalam persoalan tadi. Walaupun mana kata digunakan lafaz kidzaba, jadi bukan maksud kata yang banyak aja tak ada, yang sikit itu ada, tak. Ini menafikan keseluruhan persoalan penipuan, pendustaan dan juga pembohongan dalam kata-kata yang digunakan oleh ahli syurga. Baik. Maka Ar-Razi menjelaskan bahawasanya penghuni syurga tidak akan mendengar lafaz-lafaz yang tidak baik di dalam syurga, manakala lafaz yang terdapat dalam surah Al-Waqi'ah pada ayat yang ke-25 yang berbunyi taksima. Taksim maksud kata yang membawa kepada dosa, daripada asima ya'sam. As-sama mana kata yang menimbulkan banyak dosa, yang menimbulkan banyak kesalahan. Maka kata Ar-Razi dalam surah Al-Waqi'ah pada ayat yang ke-25, ketika mana adanya kalimah ini, maka ia pula membawa maksud tuduhan palsu, bermakna tidak ada juga. Kalau penipuan tadi itu satu benda yang tak elok dah, maka kalaulah orang tadi melakukan satu penuduhan, satu fitnah, satu benda yang lebih buruk apa tu kesan dia daripada pembohongan, maka juga tidak akan ada di atas di dalam syurga. Maka ini yang disebut sebagai persoalan maknanya ucapan ataupun ungkapan salam, ataupun ungkapan salam dan juga ungkapan yang baik yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang golongan ahli syurga ketika mana mereka akan berada di dalam syurga nanti. Baik. Kemudian ketika mentafsirkan ayat la tasma'u fiha laghwan dalam surah Al-Ghashiyah pada ayat yang ke-11, maka Ar-Razi menukilkan 4 pandangan yang mengupas ayat yang tersebut. La tasma'u fiha, yang mana mereka tidak akan mendengar dalamnya padanya laghwan. Benda-benda kita kata apa? Lara. Benda-benda mana kata laghiyah. Mana kata dalam keadaan la tasma'u fiha laghiyah, mana benda-benda yang lara, benda-benda yang tak ada faedah, benda-benda yang tak ada manfaat, perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan. Laghiyah, la tasma'u fiha laghiyah, dalam surah Al-Ghashiyah. Maka dalam perkara ini Ar-Razi menukilkan 4 pandangan ketika mana yang menunjukkan kepada kupasan ayat tersebut. Maka 2 pandangan yang pertama diambil daripada pandangan Ibn Abbas dan Muqatil, yang mengatakan bahawa penghuni syurga tidak akan mendengar kata-kata dusta, cacian, kata-kata kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sumpahan pemabuk seperti mana yang terjadi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ini pandangan ataupun pendapat di antara yang pertama di antara 4 pandangan yang dimasukkan dengan laghiyah. Apa maksud laghiyah itu? La tasma'u fiha laghiyah, maka diambil daripada pandangan Ibn Abbas dan Muqatil. Kata dia, penghuni syurga tak akan dengar kata-kata yang tak elok, kata-kata dusta, cacian dan kata-kata kufur yang ditujukan terhadap Allah. Dan juga bagaimana kata-kata seorang yang mabuk ketika mana dia mabuk di atas muka bumi ni. Biasa orang mabuk ni bila dia cakap semua benda yang tak elok. Semua perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan, semua benda-benda yang tak sedap dia dengar. Tapi dah dia mabuk nak buat macam mana tak? Bukan ada akhir dah. Dalam keadaan dia main cakap aja. Tapi benda-benda macam tu, itulah yang dinamakan sebagai laghiyah tadi. Tak dengar langsung. Tak ada orang akan menghina Allah, mencaci Allah, menyatakan benda-benda yang tak sepatutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi dah. Tak macam mana kita di atas muka bumi ni. Kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang sampai pada kita kata-kata yang tak elok yang keluar daripada manusia-manusia yang tak tahulah apa yang dia fikirkan ketika mana mengeluarkan kata-kata yang tak berapa elok tu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata kita keluarkan kata-kata yang tak baik pada manusia pun dah kira tak elok dah.
dah kira mana kata tak baik, apa lagi kalau kata-kata yang tak berapa elok kita tujukan kepada zat yang maha sempurna, zat yang mana kata merupakan pencipta segala makhluk. Tapi benda tu kadang-kadang jadi kebiasaan di atas muka bumi ni. Jadi kadang-kadang benda-benda yang biasa, benda-benda yang orang dah tak apa nak kisah, dah tak berapa nak ambil kira. Tetapi dalam keadaan di syurga, maka penghuni-penghuni syurga tidak mendengar lagi kata-kata yang seumpama macam itu. Baik. Maka seterusnya pandangan Az-Zujjaj pula menyatakan, maka diambil pula pandangan yang kedua yang disebut sebagai pandangan mana kata Az-Zujjaj, yang menyatakan bahawasanya apa yang disebut sebagai lariyah itu, bahawasanya penghuni syurga hanya berbicara tentang perkara yang berhikmah dan memuji Allah di atas kurniaan yang berupa kenikmatan dan yang berterusan. Maka dalam keadaan itulah yang disebut sebagai persoalan yang tak dengar benda-benda lariyah, yang lara. Apa siapa? Tak ada masuk. Yang mereka sembangkan ialah benda-benda yang ada hikmah, ada kebaikan. Kalau tak ada pun nak sembang pun, mereka puji Allah, mereka bertahmid, mereka bertasbih di atas kurniaan yang berupa nikmat dan berterusan. Jadi rupa itulah, kalau kita sembang benda yang baik, kalau tak ada kerja pun kita bertasbih puji Allah, maka mana akan ada masa kita nak mendengar, mana ada masa kita akan sampai benda-benda yang disebut sebagai lariyah tadi. Jadi dalam keadaan yang sampai benda lara ni, kalau kita bersembang benda yang tak elok, ataupun dalam keadaan tak ada buat apa pun, kita akan mendengar mana kata orang lain, mana kata bersembang benda-benda yang tak elok, maka itu yang sampai persoalan lara tadi. Maka di syurga tak ada. Menurut pandangan Zujjaj, maka mereka hanya akan berbicara, mereka akan bersembang, mereka akan mana kata berbual dengan tentang perkara-perkara yang memberikan kebaikan dan memuji Allah atas kurniaan nikmat dan pemberian yang berterusan. Baik. At-Tabari dan Al-Baydawi juga ada menukilkan ketiga-tiga pandangan yang tersebut, manakala pandangan yang keempat pula merupakan tafsiran daripada Al-Qaffal yang menyatakan bahawasanya syurga itu suci daripada percakapan yang sia-sia kerana syurga merupakan jiran Allah. Dan sesungguhnya penghuni syurga memperoleh syurga masing-masing kerana kebenaran kata-kata mereka yang jauh dari percakapan yang sia-sia, tidak bermanfaat dan penuh dengan pendustaan. Maka pandangan ini juga turut dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir, dan menurut Ar-Razi pandangan inilah merupakan pandangan yang terbaik daripada empat pandangan tadi. Maka pandangan yang keempat ini merupakan tafsiran Al-Qaffal, ketika mana menceritakan kenapa ataupun apa yang Allah sebut sebagai lariyah. Kenapa penghuni syurga dia tak dengar langsung benda yang sia-sia? Kenapa penghuni syurga dia tak dengar langsung perkataan-perkataan yang tidak elok ataupun yang tidak baik? Maka dinyatakan di dalam perkara ini oleh Al-Qaffal, kerana syurga itu suci daripada perkataan yang sia-sia, disebabkan syurga itu merupakan apa yang disebut sebagai jiran Allah ataupun manzilah jiran Allah. Jiranullah. Ini manzilah ni kedudukan, macam mana kata rumah tadi dekatlah. Kita dengan jiran kita. Jadi kalau kita sebut benda tak elok, mungkin jiran kita tahu. Kalau kita sebut benda-benda yang tak berapa baik, maka maknanya jiran kita tahu. Maka ketika itu kita tak ada ruang, kita tak ada maknanya kesempatan nak menyatakan perkara-perkara yang tak berapa nak kena. Dan juga sesungguhnya penghuni syurga tadi, kata Al-Qaffal, dia beroleh syurga kerana antaranya kebenaran kata-kata mereka. Di dunia hari itu mereka menjaga percakapan sebagaimana yang Allah Nabi sebut, man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ataupun dalam riwayat aw liyaskut. Maka siapa di antara kamu yang kata Nabi meyakini atau beriman dengan Allah dan adanya pembalasan besok di hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, ataupun kalau tak ada apa-apa, diam aja. Maka di antara sifat itulah yang menjadi penyebab mereka beroleh kenikmatan syurga.
Jadi kalau sekiranya benda itu menjadi sifat, menjadi sebab mereka masuk syurga, maka apa guna mereka ulang benda tak elok tu semasa ada dalam syurga? Kerana mereka tahu dah dalam keadaan kata benda tu tak baik, benda tu tak elok, yang mana menjadi sebab mereka beroleh syurga masing-masing kerana kebenaran kata-kata mereka tadi. Di dunia mereka mengeluarkan kata-kata yang baik, menjauhkan diri daripada perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang penuh dengan pendustaan, di mana semua perkaranya akan menyebabkan mereka berdosa, dan dosa tadi akan menjadi sebab mereka jauh daripada rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada nikmat syurga. Jadi bila mana mereka memahami dan juga mengetahui bahawa di antara persoalan, di antara sebab, di antara punca mereka beroleh syurga kerana kebenaran kata-kata mereka yang jauh daripada percakapan yang sia-sia, tidak bermanfaat dan penuh dengan pendustaan, maka mereka tidak akan melakukan perkara yang tak elok setelah mana berada di dalam syurga. Jadi mengikut kepada pandangan Ar-Razi, maka inilah pandangan yang paling baik di antara empat pandangan yang dinukilkan oleh Imam Ar-Razi ketika mentafsirkan ayat dalam surah Al-Ghashiyah, surah yang ke-88 ayat yang ke-11, ketika mana Allah menyatakan la tasma'u fiha laghiyah. Benda-benda yang lara, benda-benda yang tak elok. Pasal apa tak pernah dengar? Itu sebab tadi. Maknanya pandangan yang keempat, yang menjelaskan tentang persoalan maknanya apa yang disebut oleh Al-Qaffal. Baik. Maka di samping itu Ar-Razi juga membawa satu perbandingan. Maka dibawa lagi satu perbandingan, nak bagi jelas, nak bagi faham, bagi menjelaskan lagi bahawa suatu tempat yang mulia semestinya terlepas daripada kata-kata yang tak elok. Kebiasaannya, kita berada di satu majlis yang elok, yang mulia, maka dalam majlis tadi biasanya tidak akan ada kata-kata yang tak baik, tidak akan ada kata-kata yang tak elok, tidak akan ada kata-kata yang buruk, tidak akan ada kata-kata yang tidak memberikan manfaat. Maka dicontohkan oleh Imam Ar-Razi, maka dibandingkan antara syurga dengan majlis ilmu. Maka majlis ilmu ni merupakan tempat yang baik. Jadi kalau kita nak bandingkan ataupun kita biasa dengar orang kata berada dalam majlis ilmu ni seperti mana berada di taman-taman syurga. Baik. Maka ketika itu menurut Ar-Razi, maka setiap majlis ilmu yang diadakan di dunia ini adalah merupakan majlis yang mulia kerana ia merupakan tempat pembelajaran. Di samping tidak ada ataupun tiada ucapan atau perkataan yang sia-sia dan tiada berfaedah di dalamnya. Suatu majlis juga akan lebih mulia jika terhindar daripada perkara-perkara yang melalaikan dan ahli-ahli majlis ilmu tersebut menjaga adab-adab mereka. Gitulah umpamanya. Bila kita duduk mengaji, jadi dalam keadaan pengajian ni tak ada kita dengar benda-benda yang tak elok. Tak ada kita dengar perkara-perkara yang tidak baik. Kita tak buat benda-benda yang tak elok dalam majlis ilmu. Kenapa? Kita tahu ini majlis yang ada kemuliaan. Ini bukan benda yang kita kata perkara yang tak ada nilai, tak ada maknanya kehormatan. Jadi ketika tu serupalah nak dibandingkan pasal apa kata di syurga tu. Mereka tak dengar benda-benda yang tak elok, mereka jaga adab, mereka jaga kelakuan kerana tempat syurga itu tempat yang mulia. Seumpama kalau kita nak bandingkan, mana kata majlis ilmu di dunia ni. Ketika itulah maknanya kita duduk dalam keadaan-keadaan yang mana kata menunjukkan kita menjaga adab, kita menjaga kelakuan, kita menjaga percakapan, kita menjaga segala sesuatu kerana majlis ilmu juga dikira sebagai majlis yang maknanya mulia. Kalau kita nak bandingkan ataupun kalau kita nak umpamakan macam syurga itu jugalah yang kita maknanya nisbahkan berada dalam majlis ilmu ni sebagaimana kita berada di taman-taman syurga. Maka itu yang disebut sebagai
persoalan yang berkaitan dengan lafaz dan juga ucapan-ucapan yang menunjukkan kepada apa yang baik yang diucapkan oleh penghuni syurga. Baik, jadi insya-Allah kita akan sambung tentang persoalan yang seterusnya. Penghuni syurga akan bersama keluarga mereka yang beriman. Maka ini juga di antara kupasan yang dikupas oleh Imam Ar-Razi dalam menjelaskan tentang persoalan yang kita sebutkan tadi. Di samping tentang persoalan mereka diiringi masuk secara berkumpulan, di samping mana kata mereka disebut maknanya melafazkan ucapan-ucapan yang baik, yang memberikan manfaat, yang memberikan faedah, mereka sentiasa memuji Allah. Maka dikupas oleh Imam Ar-Razi tentang perkara tadi. Maka nanti akan kita bincang pula persoalan yang berkaitan dengan penghuni syurga akan bersama-sama keluarga mereka yang beriman. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita berkongsi pandangan dan penjelasan berkaitan dengan tafsiran ataupun kupasan Imam Ar-Razi berkaitan dengan persoalan penghuni syurga. Mudah-mudahan akan ada kebaikannya dalam apa yang kita laksanakan ataupun yang kita amalkan, insya-Allah. Untuk itu sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.